Ustaz Saud, pengacara majlis, yang saya kasihi, yang saya hormati, yang berhormat Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi, yang berhormat Ustaz Samad Shah, dan juga Ustaz Hamzah bin Ngah, dan semua hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Memang dah lama kita tak dengar apa yang dikatakan ceramah-ceramah serupa demikian, sebab kita ini selalu pasal apa tu kata orang muafakat nasional itu kita apa kata orang dah kurang, kita punya steam sikit. Tapi kita dah mula sekarang hari ini. Hari ini kita akan tetap lawan dengan UMNO. Itu tidak menjadi apa-apa persoalan. Tapi yang pentingnya, kenapa saya sebagai seorang bukan Islam bersama PAS? Padahal orang Melayu lagi ada yang banyak menyokong parti-parti yang tidak ada perhitungan dosa dan pahala ini. Ini masalah. Ini masalah kita hari ini. Hari ini kita dalam DHPP dah dapatkan tazkirah dalam usrah kita belajar bahawa kita perlu memilih pemimpin-pemimpin yang mengambil kira perhitungan dosa dan pahala. Ini yang membezakan PAS daripada parti-parti yang lain. Kerana PAS ini satu parti yang berwahyu, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang memberi jaminan keadilan, inklusiviti dan bersatu padu di negara Malaysia dan seluruh dunia ini. Ini yang penting untuk kita untuk memahami. Dan sebab itu ramai orang berkata, kenapa Dr. Bala you bersama Parti Islam? Kenapa you tak bersama DAP ke, tidak bersama dengan MIC ke? Bagi saya perlu bersama satu parti yang kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Kita perlu, sebab kita tidak boleh menjadikan Tuhan. Bagi UMNO hari ini, mereka lah pemberi rezeki, mereka lah Tuhan hari ini. Sebab itu semua harus berlaku. Tak ada dosa, tak ada pahala. Sebab itu penting untuk kita memahami politik dan agama wajib memandu antara satu sama lain. Ramai orang mengatakan bahawa politik dan agama tak harus bersama. Politik suku, agama suku. Saya setuju. Politik itu memang suku, agama itu memang suku. Tetapi agama wajib memimpin politik supaya kita menghambakan diri kepada Tuhan. Kita menjadi pemimpin yang mengambil kira dosa dan pahala, dan kita menjadi seorang pemimpin yang hanya mementingkan kebaikan dan kedamaian dunia ini. Ini penting untuk kita. Sebab itu saya bersama PAS. 17 tahun bersama PAS, bukan satu yang apa kata orang benda yang memang banyak dugaan dan cabaran. Tapi itulah. Sebab bila kita bertanyakan kepada PAS dan Islam hari ini, siapa wajib memimpin perpaduan di negara kita Malaysia ini? Soalan, siapa yang wajib memimpin perpaduan? Sebab kita di Malaysia ini wajib menjadikan Malaysia sebuah negara yang betul-betul berkat. Hari ini kita wajib mempertahankan PAS sebagai kerajaan. Sebab bila kita mempertahankan PAS sebagai kerajaan, semua yang kita buat, semua yang kerajaan buat akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Sebab bukan pasal dunia. Kalau kita ada 10,000 ringgit, kalau tak ada berkatnya tak guna juga. Walaupun kita ada RM2 berkat, kita hidup damai. Ini penting untuk kita. Sebab itu hari ini saya difahamkan bahawa UMNO, Zahid berkatakan orang Melayu akan tetap undi UMNO. Memang orang Melayu tetap akan undi UMNO. Orang Islam tak akan mengundi UMNO. Ini membezakan Melayu dengan Islam. Hidup Melayu tak jamin Islam selamat. Hidup Islam kita semua selamat. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Sebab itu kita tahu bahawa kita orang Melayu kena faham. Jangan jadikan parti UMNO, parti perkauman ini mentadbir hari ini. Mereka tidak ada apa-apa pun dosa dan pahala. Bagi mereka, UMNO lah pemberi rezeki. UMNO lah yang jadikan jalan-jalan raya. UMNO lah yang jadikan sekolah. Dia jadi Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan, hancur dunia. So saya merayu dan saya berkatakan lagi sekali lagi, kita perlu betul-betul fikir dengan mendalam bila kita pergi mengundi PRU 15. Mereka tak peduli pun para rakyat.
Nak jadikan undi masa banjir. Orang dah pening kepala dah pasal banjir ni. Dia nak undi pula. Ini masalah UMNO. UMNO ini memang masalah. Sebab itu UMNO kita kena beri dia 5 kursi saja. Kalau bagi dia lebih, dia akan jadi masalah. So kita bagi dia 5, cukup untuk jadi pembangkang, untuk jaga kita sikit. Sebab masa UMNO tak ada dah ni, habis. The time for UMNO is finished. Tak relevan lagi. Kita perlu menjadi seorang Islam yang baik. Saya walaupun belum terima hidayah, tetapi saya berjiwa Islam. Saya berjiwa Islam supaya saya dapat memimpin perpaduan bersama PAS di negara ini. Sebab kita tidak ada pilihan lain. Islam wajib memimpin perpaduan hari ini. Walaupun agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, dia ada formula untuk perpaduan. Di Malaysia, di mana orang Islam merupakan orang majoriti, wajib memimpin perpaduan. Baru perpaduan itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bersama Islam, kenapa? Kita selalu mengatakan pasal keluarga Malaysia. Hari ini keluarga Malaysia, seorang Cina, seorang India, seorang Melayu, keluarga Malaysia lah itu. Ala UMNO itu. Kita keluarga Malaysia berlandaskan kepada keadilan yang dituntut oleh Islam. Saya selalu mengatakan, saya selalu tidak akan lupakan lafaz surah Al-Maidah ayat 8 untuk semua mendengar. Tiap-tiap kali dia macam satu rekod yang saya pusing selalu untuk kita memahami. Kenapa saya bersama Islam untuk memimpin perpaduan? Nombor 1, keadilan. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menerangkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Cantik sungguh. Hendaklah kamu lakukan adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu sehampir dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerana Allah mengetahui dengan dalam apa yang kamu lakukan. Apa kita nak lagi? Saya beritahu kepada orang Islam, orang bukan Islam, ini kalau kita nak menikmati keadilan yang berteraskan kepada keadilan yang sebenarnya, wajib kita menyokong Islam memimpin perpaduan. Dan di Malaysia, PAS. Dia tidak ada peluang lain. Ramai orang mengatakan PAS ini parti lebay lah, PAS ini parti ini. Orang yang katakan PAS ini parti lebay, tak tahu dia orang sengit, kata sengit, aku tak tahu. Lebay itu satu, ataupun ulama itu satu profesional, satu bidang profesional. Kita kena faham. Bukan semua orang boleh cakap pasal agama. Dan kita semua wajib bersama agama. Kalau ada manusia yang tidak agama, dia tidak ada roh dalam diri dia. Orang yang ada roh itu wajib beragama, dan agama wajib memimpin pemimpin. Ini penting untuk kita semua. Sebab itu penting untuk kita memastikan cara bila kita memimpin kerajaan. PAS hari ini tak ada tengok Kelantan Terengganu tak ada masalah langsung. Kita tengok Melaka, Johor, masalah undi, banyak masalah UMNO ni. UMNO harus diletakkan tepi sekali pembangkang yang 5-6 kursi saja. Biar dia jadi pembangkang. Cukup dah 60 tahun. Curi harta rakyat, curi duit rakyat, semua belaka. Lepas tu kata, apa malu bosku? Aduh. Budaya orang Melayu yang begitu murni telah dicemarkan dengan apa yang dikatakan, apa malu bosku. Kita salah pun tak tahu malu. Itu bukan budaya orang Melayu, orang Islam. Never. Bila kita salah, kita akur dan kita minta maaf kepada Tuhan. So inilah. So saya tak tahu kenapa kita masih ada orang yang nak undi UMNO lepas 60 tahun. Dekat semua yang berlaku hari ini, rasuah nombor 1. Rasuah itu adalah sesuatu yang betul-betul menjijikkan, sesuatu yang betul-betul merosakkan akhlak kita. Hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, penerima dan pemberi rasuah akan dihumpangkan ke dalam neraka. Tetapi kita masih harus belaka. Kenapa? Mana masalah kita hari ini? Bagaimana saya sebagai seorang bukan Islam nak tengok Islam
Islam sempurna di atas Quran dan Sunnah. Itu kita tidak boleh nafikan. Dia memang sempurna. Tetapi kita tengok orang Islam hari ini, orang bukan Islam. Tengok. Sebab itu bila kita memberi rasuah itu, yang terima itu pun masalah juga. Hari ini kita perlu bertahankan PAS. Kita ada adun bandar, kita ada adun bata buruk. Tengok betapa simple mereka. Kita ini semua bukannya kata duduk cari duit. Bila saya pertama kali masuk PAS, saya berjumpa dengan Tuan Guru Nik Aziz. Saya kata, Tuan Guru, nak nasihat sikit. Nasihat sedikit. Apa Tuan Guru beritahu? Kalau you nak cari duit, buat bisnes. Dalam politik, you kena keluarkan duit. Pastikan kuecek you penuh, you jalan-jalan keluarkan duit. Itulah politik Islam sebenarnya. So ini penting untuk kita memahami itu. Supaya bila kita mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang inklusif, masyarakat yang bersatu padu, kita dapat mewujudkan keluarga Malaysia yang berteraskan kepada keadilan, politik yang tidak ada perkauman dan tidak ada apa yang dikatakan paksaan dalam agama. Islam tidak paksa. Saya 17 tahun sebagai seorang Hindu. Saya tak masih lagi seorang Hindu. Orang bertanya kenapa tak masuk Islam? Itu bukan hal saya atau hal siapa. Itu hal Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya dijadikan sebagai Abu Talib. Ini Abu Talib. Abu Talib itu walaupun begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih meninggal. Dia ada hikmah dia. Cari hikmah itu, jangan cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting untuk kita memahami. Bukan saya selalu katakan, saya rela, saya begitu bangga menjadi seorang bukan Islam yang menghayati dan menghormati Islam daripada banyak-banyak munafik di luar sana itu. Ini penting untuk kita. Mana ada orang bukan Islam dengan pas cakap pasal Islam? Kita tidak ada pilihan. We have no choice. Sebab jaminan kedamaian, jaminan keadilan, jaminan supaya tidak ada politik perkauman, dan jaminan tidak ada paksaan adalah jaminan dari Al-Quran untuk kita semua. Sebab Islam itu rahmat untuk semua. Betul? Ini penting untuk kita. Sebab itu bagi saya tak ada masalah langsung. 17 tahun dengan dugaan dan cabaran. Saya mula dengan PAS, saya mati dalam PAS. Habis cerita. Tak ada parti yang dapat memikat saya sebab dia tidak ada perhitungan dosa dan pahala. Ini yang menjadikan saya seorang ahli DHP yang begitu. Bukan semua orang boleh jadi ahli DHP ya. Dia terpilih. Kita ada sekarang lepas DHP sekarang bersatu ada bersekutu, betul? Bersekutu. Dia ada non-Muslim. Tetapi mereka semua tidak ada ambil kira perhitungan dosa dan pahala sebab kita tak ada. Sebab kita landaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. DHP lain dari lain. Kita lebih baik daripada semua pemimpin-pemimpin non-Muslim sebab kita diajar untuk selalu menghambakan diri pada Tuhan. Dan kita juga diajar supaya kita ini kena yakin dalam Tuhan. Ramai orang percayai Tuhan, ramai orang mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi berapa orang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini soalan yang kita kena tanya. Selalu kita kata tak ada duit lah bos, tak ada duit lah bos, tak ada duit lah bos. Saya selalu beritahu dia, kenapa kita harus takut pada kemiskinan bila kita adalah hamba kepada yang maha kaya? Ini keyakinan kita. Ini yang menjadikan saya seorang ahli pasang begitu gairah sekarang dengan PRU, dengan kita melawan UMNO. Senang kita nak cakap. Tak ada masalah langsung. Kemiskinan itu di sini. Kita boleh miskin di dunia, tapi jangan kita miskin di akhirat nanti. Ini penting untuk kita. Sebab itu saya bersama PAS. Saya menjadi seorang Hindu yang lebih baik. Actually, dulu main judi sikit, minum sikit, semua keluar habis dah. Sebab agama kita pun ajar kita jangan minum dan berjudi. Kita wujudkan masyarakat yang betul-betul berakhlak mulia. Orang yang betul-betul tak tahu nak gunakan duit, orang yang langsung tak tahu nak gunakan apa yang diberikan oleh Tuhan itu,
dia akan jadi orang yang nak minum arak dan undi, berjudi. Itu konsep dia. Orang yang betul-betul berkhidmat dan hambakan diri pada Tuhan, judi dan arak itu langsung tidak ada kena-mengena. Apa kita dapat dengan arak, saya pun tak tahu. Pergi beli, minum arak RM100, buang, masuk longkang, mati. Pergi minum RM100, RM200, mabuk, langgar orang, bagi mati. Apa kita dapat manfaat? Tak ada manfaat langsung. Sebab itu kita perlu mewujudkan keluarga Malaysia yang betul-betul menikmati keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dijadikan India, Cina, Melayu. Bukan saya nak, saya jadikan India. Bukan saya minta jadi seorang orang India. Ustaz Ahmad Syah jadi seorang Melayu, bukan diminta. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu. Jangan cabar ciptaan Tuhan. Kita kena bersatu, kenal mengenali ayat Hujarat, surah Hujarat ayat 13. Kita jadikan suku-suku puak-puak untuk kenal mengenali. Dan yang paling murni di depan adalah orang yang bertakwa, yang paling mulia. So ini yang kita perlu memahami. Orang Melayu Islam negeri Terengganu dan Malaysia khususnya wajib memilih Islam, wajib memilih pemimpin yang mengambil kira perhitungan dosa dan pahala, wajib memastikan negara Malaysia ini kembali pulih dengan kebaikan, keberkatan dan kesejahteraan. Ini penting untuk kita semua. Kita kena pergi beritahu semua orang. Jangan cakap pasal Melayu lagi ni. Kalau kita cakap pasal Melayu, Islam hanya akan tinggal nama nanti satu hari. Ini penting untuk kita memahami. Tidak orang bergegar di SPP ini. Di SPP lain dari lain. Kita dah melalui semua dugaan dan cabaran. Dan kita keluar sebagai suatu pedang yang betul-betul tajam untuk terus menyokong dan mendukung Islam untuk mentadbir negara Malaysia, Kelantan, Terengganu khususnya. Ada masalah lagi tak? Ada dah. So ini penting untuk kita. Jangan kita hari-hari nak duduk cakap pasal kita kena Melayu. Saya tidak mengatakan kita tak harus cintai bangsa kita. Kita wajib menyintai bangsa kita, tetapi jangan gunakan bangsa sebagai akidah perjuangan hancur bangsa. Kita wajib mencintai bangsa. Saya tidak menafikan itu. Tetapi jangan gunakan bangsa sebagai akidah perjuangan hancur bangsa. Hari ini, tengok hari ini. Saya pergi seberang Takir, saya pergi orang Melayu paling miskin. Kenapa? Apa UMNO buat 60 tahun? Kayakan diri mereka. 42 juta dalam akaun, 50 juta dalam. Kita nak ambil RM500, RM100 pun susah kita hidup kita ni. So ini penting untuk kita memahami. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahawa Allah akan memberi kita rahmat untuk terus mentadbir negara Malaysia ini. Bagi kita peluang. Saya minta semua orang. Hari ini, hari lepas saya bersama dengan Persatuan Buddha Terengganu. Saya beritahu, di Terengganu ini jangan kita buang undi dengan mengundi PH. PH tak relevan Terengganu ini. Sesiapa yang mengundi PH di Terengganu ini memang saya tak tahu dia terlalu pandai ataupun terlalu lembab. Saya tak nak cakap. PH tak relevan di Terengganu dan Kelantan. Suatu undi you buang ke PH itu akan merugikan masa depan kita. Pilih antara UMNO dan PAS, dan pilih pemimpin yang mengambil kira, calon-calon yang mengambil kira perhitungan dosa dan pahala. Ini yang terpenting. Sebab bila kita memimpin pemimpin, kita memilih pemimpin yang tidak mengambil kira dosa dan pahala, kita pun dosa juga. Kita kena jawab di akhirat nanti. Ramai orang yang kita tak mati tak, itu masalah mereka. Cuma ingat hidup lama-lama. Hari ini tak tahu besok kita boleh bangun tak? Kita perlu sedia dengan kebaikan bila kita tidur malam. Minta ampun, minta maaf, semua tidur.
Sebab besok kita tak tahu kita akan bangun. So jangan kita hasrat dengki, hasrat benci, kita sebarkan kasih sayang. Bila musuh-musuh kita lontarkan batu-batu kebencian, kita lontarkan balik dengan bunga-bunga kasih sayang. Kita ranapkan kebencian dengan kasih sayang. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Ingat di kota Taif? Bila Rasulullah berdakwah, ada orang yang meludah, ada orang yang ambil selipar buang, sampai dua malaikat datang berkatakan, nak saya kita buangkan gunung itu ke bawah. Apa Rasulullah kata? Biarkan mereka, satu hari mereka akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah keredaan yang ada pada Allah, yang ada kita orang Islam ini. Kita perlu redha. Apa juga keadaan, bila kita redha dalam kekecewaan, kita akan menikmati keajaiban. Berapa daripada kita redha dengan kecewaan? Komplain banyak sangat. Oh, hari ini tak cukup duit lah, tak cukup makan. Kita selalu bila kita banding, jangan kita banding dengan orang yang baik. Lebih baik daripada banding orang yang kurang baik daripada kita. Kita akan merasa syukur. Kita semua okey dah hari ini, kita duduk ini. Ramai orang tak ada rumah, tak ada bumbung, pergi tengok. Sebab semua orang kebendaan. Kebendaan dah jadi Tuhan. Duit. Boleh dibeli. Kita kena duduk fikir. Apa kita nak jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala akhirat nanti? Bila kita memilih pemimpin yang langsung tidak kira pada peruntungan dosa dan pahala, rasuah, hasad dengki, kebencian. Islam adalah satu agama yang damai. Kita perlu kita sebarkan kasih sayang saja. Kita ini semua dijadikan Tuhan sebagai satu taman bunga, tahu? Orang India, orang Cina, orang Melayu, bunga-bunga warna merah, kuning, hijau, putih, supaya dunia ini nampak sebagai satu taman yang begitu cantik. Jangan kita biarkan manusia-manusia ataupun perosak untuk merosakkan taman yang cantik ini. Kita kena pertahankan. Kita kena pastikan biar 15 ini bukan saja Terengganu, Kelantan, Kedah kita pertahankan, kita akan pastikan kita akan menjadi kingmaker dalam kerajaan persekutuan. Dan kita berharap dengan itu satu hari nanti kita boleh duduk bersama sebagai satu keluarga Malaysia dalam suasana yang dikatakan suasana syurga di bumi ini. Kita tak tahu macam mana syurga di akhirat nanti. Biar kita wujudkan syurga di bumi ini dengan keindahan Islam itu. Dengan itu saya ucap saya dengan terima kasih, nandri, vanakkam.